Fokus utama kita ialah Bahasa Melayu Tahun 5, tema Kesihatan dan Kebersihan, tajuk Awasi si Comel. Standard kandungan yang akan menjadi fokus utama ialah 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Untuk standard pembelajaran pula, 3.2.3 iaitu mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Sekarang, kita akan mengenal jenis-jenis kata imbuhan. Terdapat 4 jenis imbuhan iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Mari kita telusuri dengan lebih lanjut. Imbuhan awalan. Imbuhan awalan merupakan imbuhan yang ditambah pada bahagian kata dasar. Antara contoh imbuhan awalan ialah ber. Bentuk-bentuk imbuhan ber ini terbahagi kepada 3, iaitu be, bel dan ber. Contoh perkataan ialah beracun, belajar dan berjuang. Seterusnya ialah imbuhan men. Bentuk-bentuknya ialah me, mem, men, meng dan memper. Contoh perkataan ialah melatih, mencapai, membawa, mengasah dan memperdaya. Seterusnya ialah imbuhan ter. Mempunyai 2 bentuk iaitu ter dan te. Contoh perkataan ialah terjaga dan terasa. Imbuhan seterusnya ialah pen. Terdapat 4 bentuk imbuhan awalan untuk pen iaitu per, pe, pen dan penge. Contoh perkataan pertama, pelali, penjaga dan pengeluar. Imbuhan seterusnya ialah ke. Contoh perkataan ketiga, kekasih dan kehendak. Imbuhan awalan di, ditulis, dilipat dan ditukar. Imbuhan se, secantik, seindah dan seluas. Seterusnya ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar. Terdapat 3 imbuhan akhiran. Yang pertama, an, yang kedua, i, dan yang ketiga, kan. Untuk imbuhan akhiran an, contoh perkataan ialah makanan, bantahan, dan dorongan. Untuk imbuhan akhiran i pula, contoh perkataan akhiri, selami, dan dekati. Untuk imbuhan akhiran kan pula, contoh perkataannya ialah lepaskan, ikhlaskan, dan tinggalkan. Bagaimana pula dengan imbuhan apitan? Imbuhan apitan merupakan imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Sekarang, kita akan lihat imbuhan apitan beserta dengan contoh. Untuk imbuhan yang pertama ialah pen-an. Contoh perkataan pencerahan dan pencarian. Imbuhan per-an, contohnya ialah pertuturan, perjuangan. Pe-an, contohnya pelarian. Pel-an, pelajaran. Pem-an, pemberian. Peng-an, penggunaan atau penggalan. Ke-an, kerajaan atau kerugian. Me-kan, memalukan, menamakan. Men-kan, mendoakan. Mem-kan, memberikan dan membunyikan. Meng-kan, menggerunkan dan menggunakan. Untuk imbuhan apitan me-i, contoh perkataan ialah menasihati atau menamai. Men-i, contoh perkataan mencintai. Menge-i, contoh perkataan mengetuai. Di-kan, diluahkan atau disertakan. Di-i, dilawati atau ditaati. Diper-kan, contohnya ialah dipermainkan dan diperkatakan. Baiklah, sekarang kita akan lihat apa itu imbuhan sisipan.
Apa itu imbuhan sisipan, cikgu? Selalunya imbuhan sisipan terletak pada bahagian tengah kata dasar. Terdapat 4 jenis imbuhan sisipan. Yang pertama, el. Kita lihat contoh. Perkataan tapak disisipkan imbuhan el menjadi telapak. Untuk yang seterusnya ialah imbuhan sisipan em. Contoh perkataan ialah gemilang. Gemilang terhasil daripada gabungan perkataan gilang dengan imbuhan sisipan em. Yang seterusnya ialah imbuhan sisipan Contoh perkataan ialah serabut yang merupakan gabungan daripada perkataan sabut dengan imbuhan sisipan Yang terakhir ialah imbuhan sisipan in. Contoh perkataan ialah sinambung. Perkataan sinambung merupakan penggabungan antara perkataan sambung dengan imbuhan sisipan in. Kita dah belajar apa itu kata imbuhan. Jadi, sekarang apa latihan yang akan kita buat pada hari ini? Kita akan menganalisis teks dan mengenal pasti jenis-jenis kata imbuhan. Mari kita mulakan aktiviti kita pada hari ini. Langkah 1. Dengarkan audio bacaan tentang penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis, penyakit bawaan kucing, sejenis parasit atau bakteria yang boleh menjangkiti pembela kucing atau orang sekitar. Bakteria ini ada pada kuku, air liur dan najis kucing. Kucing membersihkan badannya dengan menjilat dirinya. Maka, bakteria toksoplasmosis akan ada pada bulu kucing. Saya sangat suka akan kucing. Apakah yang saya perlu lakukan? Nasihat doktor, elakkan memberi kucing daging mentah. Basuh tangan selepas memegang kucing. Sediakan tempat khas untuk kucing di luar rumah. Selain itu, bawa kucing berjumpa dengan doktor haiwan untuk pemeriksaan berkala. Langkah kedua, senaraikan semua kata imbuhan yang terdapat dalam audio tersebut menggunakan jadual seperti di bawah. Tips untuk menyenaraikan kata imbuhan yang terdapat dalam teks. Yang pertama, dengar audio dengan teliti. Jika masih tidak dapat mengenal pasti kata imbuhan di dalam audio tersebut, murid-murid boleh mendengar audio sambil melihat teks yang dibaca. Yang kedua, kenal pasti kata dasar bagi setiap perkataan yang diperdengarkan. Dan yang ketiga, senaraikan kata imbuhan yang dijumpai dan rujuk semula nota berkaitan dengan senarai imbuhan. Murid-murid sudah selesai menjawab soalan pada langkah kedua tadi. Sekarang kita akan lihat jawapan. Yang pertama, penyakit, bawaan, sejenis, menjangkiti, pembelah, membersihkan, menjilat, lakukan, elakkan, memegang, sediakan, berjumpa, pemeriksaan dan berkala. Murid-murid dapat semua betul atau tidak? Baiklah, sekarang kita akan berpindah kepada langkah ketiga. Langkah ketiga menuntut murid-murid untuk mengklasifikasikan kata imbuhan tersebut kepada jenis-jenisnya, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Murid perlu mengklasifikasikan kata imbuhan yang telah dijumpai tadi ke dalam jadual ini. Baiklah, sedikit tips untuk mengklasifikasikan kata imbuhan. Yang pertama, murid perlu merujuk senarai imbuhan, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Yang kedua, gariskan atau warnakan imbuhan yang wujud dalam perkataan tersebut. Dan yang terakhir ialah menulis perkataan-perkataan tersebut ke dalam jadual mengikut jenisnya. Baiklah, berikut merupakan jawapan untuk langkah ketiga tadi. Kita boleh lihat kata imbuhan untuk imbuhan awalan terdapat 7 iaitu penyakit, sejenis, pembelah, menjilat,
memegang, berjumpa dan berkala. Untuk imbuhan akhiran ialah bawaan, lakukan, elakkan dan sediakan. Untuk imbuhan apitan, terdapat 3 iaitu menjangkiti, membersihkan dan pemeriksaan. Untuk kata imbuhan sisipan pula tiada dalam teks tersebut. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujungnya. Cikgu berharap murid-murid dapat mengasah kemahiran menulis di samping memperkukuhkan kemahiran mendengar serta meningkatkan kemahiran berkaitan morfologi. Itu sahaja. Jumpa lagi.